Selamat datang kepada semua peserta dan penonton bagi ceramah Sarakiana Pembangunan Teknologi Marik, Kinetok dan Kelak. Hari ini kita akan membincangkan tentang pembangunan teknologi di Sarawak pada masa dahulu, kini dan masa hadapan. Jadi ceramah Sarakiana ini adalah salah satu pengisian program sempena sambutan Hari Sarawak 2020 yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak. Biar saya perkenalkan diri dulu, saya adalah Amanina, pustakawan bagi Pustaka Negeri Sarawak bahagian Sibu. Jadi hari ini kita telah menjemput seorang penceramah bagi membincangkan tentang topik pembangunan teknologi ini. Biar saya perkenalkan beliau dulu. Profesor Insinyur Dr. Al-Khalid bin Haji Osman merupakan Timbalan Ketua Saintis dan Timbalan Ketua Penasihat Ekonomi Digital Sarawak di Sarawak Multimedia Authority. Beliau juga merupakan profesor di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Selain itu, beliau juga merupakan fellow dan head of energy group di Institute of Science Informatics and Technology Innovations, Ketua Solar PV Group di Center for Renewable Energy dan juga ahli Majlis Pengurusan Kemudahan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau adalah ahli korporat institusi jurutera Malaysia dan berdaftar sebagai jurutera profesional dengan Board of Engineers Malaysia sejak 2016. Pada bulan September 2018, beliau telah menjadi member of the Energy Institute, Chartered Engineer dan Chartered Energy Engineer, United Kingdom. Baiklah, dan beliau kepakaran beliau dan kemampuan dan kebolehpercayaan beliau adalah terkenal dalam bidang protokol rangkaian komunikasi dan renewable energy melalui lebih dari 20 tahun pengalaman dalam penyelidikan, reka bentuk dan pembangunan. Dan beliau juga pengarang bersama banyak penerbitan yang diterbitkan berkaitan dengan bidang kepakaran beliau. Di samping itu, beliau juga terlibat dalam perundangan industri dan mencapai lebih daripada 40 geran penyelidikan dan menyelia lebih daripada 15 pelajar pasca siswazah untuk kedua-dua PhD dan sarjana dengan penyelidikan dan pernah membentangkan dan menerbitkan lebih dari 200 ISI, Scopus, Index Journal dan Proceeding di peringkat nasional dan antarabangsa. Jadi orang yang penceramah yang kita jemput hari ini bukan calang-calang orangnya. Jadi sebelum itu saya ingin menjemput Profesor. Okey, terima kasih. Arito. Baik. Baik. Panjangnya cerita ya, Dek. Ini pasal orang yang hebat, so kita mesti intronya hebat je. Ada lagi orang yang lebih hebat daripada ya. Kami Tok Sik hebat. Siknya kau. Terlalu sikit ilmu yang ada gini tu, and perlu ditambah banyak lagi lah. Actually Betul. kita nak tahu the community outside ya adalah orang yang sebenarnya orang yang lebih tahu lagi daripada saya tu. Sebab ciknya kita kena. Sebab dari segi pengalaman tidaknya merupakan satu ilmu yang dapat kita beli dapat kita ambil, kita baca, akan sama. Ya sebenarnya. Ya, betul. Sama-sama lah kita belajar. Kita Yalah. improve diri kita. Betul. Ya. Okay, so jadi Prof, the floor is yours. Tak boleh. Ya, okey, terima kasih. Puankah Cik tak? Cik Amanina. Cik Puan lah. Terima kasih pihak pustaka sebab jemput saya untuk memberi sedikit aja berkaitan dengan topik kita teknologi. Pasal teknologi tu dulu mari, kini tu dan mungkin pada masa yang akan datang. Sebenarnya topik tu adalah satu topik yang very interesting. Ada sebabnya. Sebabnya kenanya interesting. Sebabnya adalah untuk memberi kesedaran. Yang pertama awareness kepada kita semua berkaitan dengan apa yang dah ada masa tu yang kita compare lah dengan kehidupan kita yang ada teknologi dan sebagainya, dan juga apa yang akan yang akan datang, teknologi yang akan datang. Maksudnya
nyata akan memberi kita kesedaran dan persediaan kita tentang apakah impak perubahan teknologi itu, terutama sekali dalam kehidupan seharian kita. Banyak berubah. Kita kelak saya beri beberapa sedikit kita pun contoh-contoh dari segi pendidikan kita, dari segi kerja kita, banyak lagi especially dalam masa tu dengan keadaan COVID-nya, mesti adalah teknologi yang dapatlah kita nak mencegahnya, nak mengawalnya dan untuk mementeraskannya. Jadi satu persoalan yang mungkin penonton semua tu bertanya, apakah rancangan, persediaan dan juga apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri, kerajaan kita tu lah. Jadi sama-samalah kita nanggal kelak berkaitannya. Jadi sebelum kita start berkaitan dengan topik kita, saya nak beritahu sedikitlah tentang apa sebenarnya teknologi itu, tentang engineering dengan sains. Ada 3 benda yang berbeza sebenarnya. Engineering, teknologi and science berkait rapat antara satu sama lain. Engineering itu adalah satu field of study, satu bidang pengajian. Science adalah knowledge, ilmu ataupun knowledge ataupun pemahaman tentang subjek ya. Subjek dari sains. Jadi teknologi itu adalah application of knowledge. Jadi maksudnya ini adalah tools. Jangan kita confuse. Okey, jadi ketiga-tiga terminologi itu adalah berkait rapat antara satu sama lain. Mula-mula kita ada sains. Jadi kita selalunya ngelaknya fundamental lah. Se-engineering, engineer mula belajar dari segi yang pun topik yang berbeza di dalam engineering itu banyak contohnya macam civil engineering, mechanical, manufacturing, chemical dan sebagainya, and electrical lah. Jadi kita teruskanlah. Jadi teknologi itu merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama adalah pembangunan dan menggunakan alatan ataupun mesin, bahan, proses untuk menyelesaikan masalah. That is the job of maksud teknologi. Jadi maksud yang kedua yang boleh kita nak fahamkan adalah dari segi bidang ekonomi. Yang mana teknologi itu boleh membantu kita untuk perbanyakkan atau meningkatkan produktiviti. Zaman dulu mungkinnya kita menggunakan mesin, ada automation. Dulu ada conveyor, kami orang bersusun operator mula kerja untuk dapatkan sikit hasil benda yang nak dijual. Kini tu semuanya pakai mesin dan sebagainya lah. Jadi apabila perubahan tu kelak saya akan sambung berkaitan dengan berkaitan dengan saya nak share sikit lah. Okey. Rasa betul. Okey, kalau dapat tanggal, kita pun share screen kita tak. Okey, sebelum kita start. Okey. Rasa betul lah. Okey. Jadi ialah maksudnya tadi kita patah balik maksud tadi So dalam teknologi itu yang banyak membantu kita lah sebenarnya dalam dari segi produktiviti, efisien dalam olah kerja dan sebagainya. Tapi orang selalunya bercakap pasal dengan adanya teknologi itu mungkin siadalah peluang pekerjaan baru untuk orang masyarakat kita untuk bekerja. Tapi sebenarnya apabila perubahan teknologi itu kelak, dan banyak lagi the new job akan created, akan ada. Maksudnya tetapi dengan skill yang berbeza, keperluan skill yang berbeza. Jadi saya teruskan jelah. Jadi selalu kita kerap kali barulah dianggap lebih baik dalam bidang teknologi itu. Yang tadi berkaitan dengan kejutaan. Dulu kita anggap komputer lama. Komputer lama. Saya dulu menggunakan komputer 486. Komputer yang lama, slow. Penggunaan pada tahun late 80s. Jadi saya nak ceritakan sedikit dulu. Mungkin orang dulu makin typewriter dan sebagainya. Tapi kita makin komputer lah. Okay. Jadi dalam perkembangan teknologi kita tu,
terutama sekali di Sarawak, banyak dah berubah. Saya nak cerita sedikit tentang pengalaman saya belajar dan belajar di di UK pada tahun 1992 dan untuk meneruskan pengajian di peringkat sarjana dalam IT bidang bachelor dalam electrical elektronik lah. Dalam lepas saya berpeluang bekerja di bawah bekerja dengan subsidiary of Siemens dengan Alcatel, satu company yang paling besar dulu dalam bidang telekomunikasi. Dalam masa pengajian pada tahun 1995, betapanya dolok ya yang zaman padahal pada masa ya tempat di negara yang develop country setidaknya dah menjurus kepada the next technology. Contohnya pada tahun 1995 di UK kita satu pasukan telah diminta oleh si pihak NASA untuk membuat programming. Masa saya tengah belajar, tapi saya adalah salah satu team member untuk kita buat khas untuk astronaut. Kita buat satu software perisian yang digunakan oleh astronot untuk cek yang pun kandungan gula di dalam badan. Si perlu ambil darah sebab di angkasa dia menggunakan data, big data. So apa yang dimakannya everyday akan dinilai oleh komputer. Bayangkan saya sendiri terlibat dalam satu the major contribution ya pun orang Malaysia, kita tak yang mulanya. Bayangkan pada pada tahun 1995. Pada tahun 1996 sampai 1998, kerajaan masa saya bekerja, saya diberi task tanggungjawab untuk membina satu perisian juga untuk kita cek whether telefon kita ada rusak ke si. Dan telefon highway, kita banyak telefon highway di UK contohnya masa saya memang banyaklah, saya dah handphone dan sebagainya. Tapi bayangkan everyday technician akan pergi, kami techniciannya lebih daripada 200 orang technician untuk cek whether telefon di tepi jalannya berfungsi ke si. Jadi apa yang kita buat, kita ubah teknologi supaya orang si perlu pergi ke tempat and check the telefon. Cek telefon ada 4 komponen dari telefon. 4. So isi dalam telefon ada 4 main komponen. 4 ya. Jadinya cek sikit-sikit. Kita hantar signal ya, bukan orang mengikut orang yang datang pergi manusianya technician pergi ke tempat location telefonnya akan cek satu-satu. Jadinya ambil masa dalam lebih kurang setengah jam SOP-nya. Bila kita hantar signal sampai 1 second, dah tahu kita berada di control center. And then kita hantar signal, terus dapat keputusan. Jadi, ia menjimatkan masa lebih efisien. And then, sikit lagi, orang bertanya, apa jadi dengan 200 orangnya? Itu pasal. Itu sebab tadi, nak kelakar pasal industri 1.0, industri 2.0, pasal kita pergi industri 3.0. Tahun 1996, industri 3.0 dah ada di situ. Sama juga dengan kita di Sarawak tu. Jadi saya nak teruskan sedikitlah perkembangan tu di teknologi Sarawak tu ni dapat dilihatnya dari zaman dulu mari. Zaman pemerintahan tu pemerintahan Sultan Brunei tu sidak yang mula tu sidak tim kami yang berada di ofis yang mula kajian tentang sini yang bermula teknologi tu di Sarawak. Jadi daripada pemerintahan Sultan Brunei beralih ke tampuk pemerintahan keluarga Brooke, pemerintahan British yang banyak membawa kesan kepada kita tu sebenarnya. Dulu the first machine untuk mesin adalah mula jarum. Jarumnya kecil aja tapi mesinnya besar sebab prosesnya. Jadi apabila fokus kali tu di perkembangan Sarawak kita teknologinya bermula tapi dah lama bermula, tapi fokus perkembangannya bermula pada tahun 1963 masa kemerdekaan kita.
22 Julai. Ingat kan? 22 Julai. Jadi perkembangan dok dilihat dari segi teknologi baru kita dengan apa? Dah jatuhnya mula jalan. Dah ada dalam mesin-mesin masuk. And then kita ada elektrik. Elektrik kita menggunakan plan. Banyaklah mesin-mesin ya di dalam plannya. Jadi muntah nangga dari sistem yang ada dulu muntah nangga TV dulu marik sayang kita simpan radio. Radio kita kini tu nak dengar radio semua pakai handphone aja, nak dengar TV pun boleh gunakan handphone aja. Jadi kita nangga tu adalah perubahan ya dan nangga perkembangan teknologi kita. Pengenalan komputer tu, dulu saya pun belajar menaip. Masa saya form 4, form 5, saya praktis, saya pergi kelas untuk mula type apa? Jadi nak jadi type, bukan nak jadi typist tapi nak belajar. Contohnya macam ni nak menaip dengan lebih laju lah. Jadi apabila start dengan pengenalan komputer pada tahun early 80s yang dah start kita start masa belajar dulu dah ada dah. Kami orang lah zaman kami orang masa form 5 tahun 1988 dah ada lah. Jadi kita bila kita masuk universiti kita gunakan komputer yang mutak nangga ya, pakai floppy disk. Kami rasa orang zaman tu nasib pernah nangga komputer yang macam yang tunjuk dalam skrinnya. Jadi televisyen bersama, televisyen radio merupakan satu medium yang penting zaman dulu Maurik. Medium yang untuk menyampaikan maklumat-maklumat, tapi mungkin maklumatnya bukan yang terkini, direkod, yang susahnya nak mula live. Belum ada lagi teknologi masa. Jadi tak nak seterusnya, tak nak telefon kita macam ni. Rupanya. Jadi dalam bidang komunikasi, tu adalah dulu Maurik kita menggunakan ada telefonnya ada saya rasa kini tu jarang orang dah pakai telefon lain di rumah macam tu. Mungkin ya letak handphone saja. Pula saya kelakar pasal macam ni ya in future telefon ni pula. Jadi perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi tu menyaksikan telefon rumah mula digunakan secara meluas oleh warga Sarawak untuk kita berhubung dan menyampaikan maklumat lebih mudah, terutama sekali apabila anak-anaknya berjauhan ataupun family yang berjauhan. Jadi susah nak kita masalahnya tu nasi boleh dimbak ke sini. Betul ke sih? Jadi telefon bimbit mula itu satu idea yang baru. Saya pernah juga terlibat sebagai dalam tahun 1994 masa belajar ada seorang profesor daripada Europe lah, France. Ada 2 orang student pernah mencadangkan menggunakan satu frekuensi yang ada lebih di dalam frekuensi telekomunikasi yang ada. Tujuannya tu untuk menghantar mesej. Ingat dulu kita ada SMS. Bermulanya dengan sebelum kita pergi ke WeChat lah, pergi ke WhatsApp dan sebagainya. Jadi telefon perubahan dari segi teknologi tu kita memudahkan kita lagi dengan adanya smartphone. Dengan smartphone kita macam-macam ada. Kita nak mula online learning, nak beli barang, semua ada dalam sistem, ada dalam apps. Okey, jadi kalau kita nak langgas berkaitan dengan toknya tadi smartphone, dan smart TV dah ada. Semua kita tu main klik aja. Dulu Maurik dari segi pembelajaran, saya nak bagi contoh sedikit sebelum kita pergi ke perkembangan teknologi yang berkaitan dengan internet. Jadi dulu belajar kita pergi ke library. Saya dulu suka pergi library. Ini tu orang just masukkan dalam Google aja. Semua information ada, masukkan dalam apa aja dalam kita pun dalam website ya. Kita klik, kita type aja, semua dapat. Maklumatnya in your fingertip contohnya. Tapi ada kebaikan dan ada keburukannya sebenarnya. Ada masa kita ceritakan. Jadi nak cerita sikit apabila dah ada teknologi, satu teknologi yang
diperlukan adalah internetnya. The rangkaiannya, the connectivity adalah salah satu perantara, salah satu teknologi, komponen teknologi yang paling penting supaya kita dapat accessibility dengan. Jadi pengenalan internet itu merupakan satu revolution yang paling besar sekali di dalam bidang teknologi. Sebab adanya internet adalah teknologi lain. Kelak kita anggap macam ni, the smart farming boleh meningkatkan produktiviti dari segi pengeluarannya. Jadi untuk mencari maklumat, saya bagi contoh. Maklumat kini tu, jadi cerita pasal berita. Kini tu kita dapat berita sekelip mata aja. Tapi janganlah kita buat berita yang si betul. Internet tu boleh digunakan sama ada kita gunakan dalam kita pun komputer di rumah, boleh akses anak-anak kita yang budak-budak sekolah. Ini tu dah boleh mula pembelajaran secara online lagi ya. Jadi apabila ada teknologi tu juga, tolong mari kita nanggap dari segi dari segi jalan lampu isyarat ini tu dah ada smart traffic light. Gini tu di Sarawak. Tolong mari nak nemu traffic light pun saya dah. Zaman dulu mendekat kucing berapa ringgit dekat traffic light. Kini tu. And then apabila diintroduce pada satu ketika ada traffic light tetapi jam masih smart nunggu lama aja walaupun tak ada kereta. Tapi dengan adanya smart traffic light tu menyenangkan kereta sedar terusnya murid kita jalan hijau and then mun ada apa-apa berlaku terusnya hantar maklumatnya ke control center. So maksudnya kita pun the efficient, the government pun inisiatif tu memudahkan sebenarnya memudahkan masyarakat di dalam kehidupan sehariannya. Okey. Jadi kita teruslah kita langgar pula. Langgar dari segi smart parking system. Ini tu nak kita langgar, kita pun parking mesti berbayar. Maki kupon kertas ya. Saya memang suka guna penggunaan kertas sebab yang melibatkan the green environment. Lepas kita pakai kita buang. Padahal kertasnya daripada pokok. Daripada pokok-pokok kita yang ditebang. Kita menggunakan elektronik parking system, smart car park system. Kita perlu kita scan aja terus dapat. Kan memudahkan perlu kita bayar kat kaunter buang masa. Okay, jadi sikit lagi. Tok yang paling bagus sekali lah. Ada orang suka dengan tok lah. Kita nanggap dari segi pembelian barang di online shopping tu, Lazada lah, Amazon lah, Shopee lah, Alibaba dan sebagainya. Itu adalah salah satu teknologi juga lah sebenarnya. Kita nanggap dulu kita nak berbeli barang, kita pergi ke shopping mall. Berbeli barang, berebut nak beli barang. Ada sale. Tapi dalam keadaan kini tu, itu adalah yang paling penting sekali. Kita nak beli barang makan pun kita dah boleh pergi online. Jadi membeli belah dalam talian tu adalah satu perdagangan elektronik yang digunakan untuk urus perniagaan kepada perniagaan juga ataupun perniagaan kepada pengguna. Jadi sebelum nak cerita sikit lah, sebelum arus kemodenan kita tu ataupun dengan pesatnya teknologi, rakyat hanya melakukan pembelian yang gede. Jadi dengan adanya sistem, dengan aplikasi yang ada, teknologi yang ada, jadi kita tekan je. Tapi mau ada duit lah. Jadi platform membeli belah dalam talian, contohnya lah, macam Shopee tu dan yang lain, yang dapat meningkatkan economic cycle kita dengan lebih cepat. Jadi banyaklah kita yang website kita yang popular kini tu, dan yang memudahkan kita boleh bayar ni tu menggunakan Shopee je. Tu lagi satu tu kita berkaitan dengan
Kita dulu kini tok restoran datang ke rumah kita ngembak orang makan. Contohnya lah, jadi dalam keadaan masa tok jual lah, dalam keadaan kita susah dengan COVID ya. Jadi kita nak keluar susah, nak beli orang makan, jadi kita tak boleh call aja. Jadi dengan adanya teknologi itu, mun restoran di negara membangun boleh menggunakan robot untuk masak. Jadi rasanya ya satu teknologi yang mungkin kelak masa akan datang, robot boleh merasa makanan ngikut taste masing-masing lah, mengikut taste kita. Maksudnya different orang lain rasa lain-lain kan, jadinya akan ngikut apa yang kita mau ya in future. Jadi kita nangga dari segi perkembangan memesan makanan dalam talian telefon aja terus sampai. Okey, pembayaran pun dalam talian. Jadi memudahkan. Okey, nak cerita sedikit dari segi pembangunan teknologi dalam pembelajaran kita. It's very interesting. Sebab saya pun dalam bidang mengajar juga. Mengajar selama 20 tahun di universiti. Dulu kita mengajar, kita berada di depan pelajar-pelajar kita. Kita mengajar and then kita assist setidaknya dari segi penggunaan makmal dan sebagainya kan. Tapi dengan adanya teknologi gini tu, semua dah boleh dibuat menggunakan talian. Adalah kaedah-kaedahnya, syarat-syarat prosedurnya untuk kita mengajar pelajar. So, kita nak dengar apabila mengajar dalam talian tu, sebenarnya ini lagi memudahkan. Kita boleh belajar di mana-mana kita berada. Pertama, bila-bila masa yang kita mau, sebenarnya kita boleh pilih. So maksudnya kita ada choice. Ada choice untuk kita memilih bidang pun boleh. Bidang, modul ataupun pensijilan yang kita nak mau pun boleh. Semua di atas talian. Okey. Jadi amatlah memudahkanlah. Jadi banyaklah video aplikasi video yang yang kinetok lah. Seperti Zoom lah, Skype lah, Webex meeting, Google Hangout Meet adalah berkaitan dengan aplikasinya lah untuk kita gunakan. Okay. Now, bila kita negara pertanian, Sarawak tak adalah sumbernya terlalu besar untuk pertanian. Jadi apabila tempatnya besar, sumbernya besar, jadi susahlah mun kita nak bekerja dengan di ladang yang besar, kita nak dapatkan produktiviti yang tinggi, susah. Jadi dengan adanya teknologi, mesin baru dan sebagainya, kita gunakan IoT. Dulu kita mungkin berkelakar, IoT itu maksudnya Internet of Things, yang menggunakan internet. Kita boleh gunakan without internet juga, tapi kita boleh gunakan wireless LAN within the kawasan yang pun lah, the connectivity-nya. Okey, jadi dengan adanya IoT tok pula, dengan sensornya nak ngecek tanah lah, nak ngecek suhunya, nak ngecek ketumbuhan berapa, pembesaran tanamannya, semua boleh dilakukan dengan kita nangga aja dengan dashboard, dalam dashboard kita. Kena nyata berbuah lagi pokok tu. Sepatutnya berbuah. Nya boleh check, nya boleh buat diagnose. Ada algoritma yang boleh diagnose. Yang meda kita asyik cukup baja jenis A ke B ke. So yalah maksudnya betapa cekapnya mun ada sistem tu. Kita asyik perlulah kita bingung mun ada penyakit dekat pokok ke dan sebagainya. Nya boleh check. Jadi kita negara dari segi pertanian. And then macam ni mun di dalam bandar. Kita dalam bandar pula macam ni. Kita negara nak sampah kita dibuang kita hari-hari. Kita nak nunggu seminggu 2 kali orang hantar ambil sampah. Ini sampah yang dibuang.
Ini tu apabila sampah penuh, terusnya datang, ya kan? Inform. Tong sampahnya pun akan berkelakar dengan sidak control center. Tong kami dah penuh, boleh tak collect. So nya datang, nya ambil. So maksudnya kita dah bingung lagi. Dari segi pengurusannya pula, pengurusan sisa tu kita boleh olahnya dalam boleh kita proses and then kita boleh dapatkan energi, tenaga melalui apa yang kita boleh olah tek baja even. Okey. Kita teruskan sekejap lah. Okey, jadi dari segi smart house, rumah-rumah pintar lah. Saya tahun 2007 di Newcastle, UK. Dah ada dah. 2007 tak? Berapa tahun? 13 tahun yang lepas. Orang tempatan di UK, di England tak? Nya kebanyakannya orang tua yang tinggal bersendirian di rumah. Nya si suka duduk dengan anaknya ataupun anaknya pergi ke bekerja ke tempat lain. Ada rumah pun lah, ada rumah family pun. Jadi jatuh kita pihak kerajaan tempatan, council di Sia, nya risau dengan keadaan orang tua ya, nya sakit kah, nya ada banyak kes sidaknya sakit and then dia meninggal di rumah. Saya tahu. Jadi apa yang dibuat? Sidaknya buat smart house untuk sidaknya monitor keadaan rumah ya. Penghuni rumah ya. Jadi setnya ada emergency button yang boleh alert alert hospital, polis dan sebagainya lah. And then setnya ada tag dulu. Kini tu kita ada tag untuk COVID, tapi setnya dulu dah ada tag sedanya untuk nangga menyempun kesihatan setnya. Ya, menyempun condition kesihatan sidak orang tua tu. Cuba bayangkan punya berjalan-jalan di pasar, tidak tahu sini lokasi sidak tu. Kini tu baru ada dengan adanya GPS dan sebagainya. Dah lama dah benda tu dibuat di negara orang. Kita akan ada benda tu. Kita dah ada event dan mungkin akan ditambah baiklah untuk kita gunakan pada masa yang akan datang. Itu adalah satu perkembangan yang terkini lah untuk dalam perancangan kita. Tujuannya itu saja untuk kita meningkatkan kita pun pengangkutan, kaedah pengangkutan, meningkatkan efisiensi dalam pengangkutan kita. Mun daripada Kota Semahan nak datang ke Kuching, kita pergi jam. Panjangnya sampai 4-5 km. Bila ni saya bekerja di Unimas. Saya tahu, saya nangga mun daripada Tebuan Jaya nak pergi Unimas sampai 10 minit. Tapi nak daripada Kota Semahan nak turun ke Kuching memakan masa yang panjang. Dan salah satu lagi, kita apa keperluannya, smart transport tu kami rasanya green. Memang kita boleh jimatkan, kita boleh ada carbon footprint tu lah. Maksudnya kita mengeluarkan carbon dioxide keluar dengan penggunaan kereta yang banyak ya, menggunakan sistem yang ada transport yang baru tu kelak, smart monorail kita yang mengurangkan banyak karbon yang dikeluarkan oleh kereta. Banyak penjimatan dari segi pengeluaran karbonnya. Jadi kita beruntung kita boleh jaga negeri kita, negara kita dan juga dunia atau bumi tu. Sebenarnya. Jadi kita sebenarnya banyak lagi semua contoh-contoh yang kinetok yang gelak lah macam ni boleh berlaku mungkin dari segi perkembangan teknologi dalam membeli belah pun kita nak pergi shopping kita nangga secara virtual reality, virtual shopping. Dulu mungkin masa tu mungkin kita nangga dalam handphone je kita milih barang, tapi in future kita masuk kedai secara virtual dah dibolah oleh
tidak kerajaan dalam bidang kita ni, dalam bidang tourism kita lah. Kita boleh pergi minta orang pergi ke website kita pun, kementerian pelancongan kita boleh pergi ke Bako, and then kita boleh nyelam lagi dalam lautnya, and then kita langgar apa yang ada dalamnya melalui visual reality aja. Itu lah sebenarnya yang teknologi yang datang. Jadi saya nak cerita sikit. Tok nak sambung alang-alang kita nak sambungkan berapa lama berapa minit dah tu. Jadi dalam pembangunan kita tahu daripada zaman teknologi dolok marik, mungkin keperluan dari segi skill ataupun kemahirannya ataupun pengajian pembelajarannya, bidangnya mungkin berbeza dengan apa yang ada kini tak dan apa yang ada pada masa depan. Jadi apa yang kita perlukan kini tuknya adalah Industrial Revolution 4.0 for example lah. Jadi dari segi pembelajarannya mungkin apa yang kita perlu pola kini tu, kita kena develop the new skill. The new skill maksudnya kita belajar benda-benda yang apa yang kita rasa kita fikirkan diperlukan untuk pada masa hadapan. Maksud tu lah dalam masa tu kita tengah merancang apa keperluan sebenarnya kelak. Contohnya the new skill yang diperlukan adalah contohnya dalam pasal machine learning, the big data, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi apa jadi dengan yang graduate yang sebelum tu? Contohnya dalamnya situ dalam yang ada itu IR 4.0 doloknya zaman IR 2.0, 3.0, kita perlu pola reskill kan. Kita ada program-program untuk pembelajaran sepanjang hayat. Kita buat reskilling sudah tu supaya sama-sama dapat ilmu yang ilmu ataupun pengalaman yang baru pasal teknologi terkini. Jadi dosa. Jadi untuk orang graduate tu kelakar pasal orang graduate ataupun orang daripada sijil dan sebagainya, even though the community di luar kita ada membantu banyak. Sidak kerajaan negeri Sarawak tu banyak membantu mengolah program yang bermacam-macam untuk sidak mengolah reskilling, upskillingnya, retooling dan sebagainya. Jadi satu persoalan yang selalu saya fikir dalam industri kita di Sarawak, contohnya kita ada berapa banyak industri, 7 ada main industri lah, beberapa main industri menggunakan teknologi konvensional. Sebelum tu bila lama dah sudah bertapak sama yang di Samajaya, yang di Sibu, yang di Bitulu dan Miri jadi kita nak bila mesin yang lama, jadi pekerjanya menggunakan dah biasa dengan expert dalam mesin konvensional mesin. Tapi apabila datangnya mesin baru, kini tu industri yang ada dah start, dah mula ataupun dah ada dekat industrinya mesin yang menggunakan automation, yang automatik lah. Saya tekan aja terus jalan. Jadi apa jadi dengan operator orang technician Jadi kita perlu ada program yang menyediakan program retooling. Retooling tu maksudnya belajar pasal the new machine. Ilmu ataupun pembelajaran baru, skill baru yang belajar adalah berbeza dengan yang lama perlu belajar pasal tiga perkara apabila benda tu robot semua, kita perlu belajar pertama sekali kita mula inspection, IRM mengenalnya. Pasalnya belajar repair. Dulunya banyak gila repair dulu, repair pasal not mechanical, kini tu repair pasal elektronik pasal dalam robot. And then kita lepas last sekali yang M adalah maintenance. 3G adalah dari tooling pun tools untuk kita belajar. Jadi graduate. Ada cerita sikit pasal graduate supaya orang faham apa maksudnya tu. New skill, reskilling, upskilling, retooling tu. Upskilling maksudnya apabila yang graduate tu daripada pembelajarannya bidangnya dari bidang yang berbeza.
bidang yang sama, bidang contohnya nya belajar computer science dalam bidang teknologi tu lah. And then nya mau menambahkan yang pun skillnya pergi ke another lebih tinggi lagi, lebih mendalam lagi ya. Yang upskilling, yang pun kemahiran ya ditambah. Jadi untuk community, untuk lain pula untuk community. Community tu, munnya dah ada pengalaman semua ya, nya boleh upgrade kan ya dengan kita pun accreditation prior prior education and learning. Nya boleh diakreditkan. Pengalamannya dah 15 tahun dia bekerja di as a mechanic, nya boleh ditarafkan, dia boleh masuk universiti untuk meningkatkan yang pun sijilnya. Untuk mudah anggaran dia, so ada peluang-peluang untuk semua. Dari segi lifelong learning pula, certification tu apabila nya dah bekerja, perlulah ilmu-ilmu yang baru, kemahiran-kemahiran yang baru, teknologi yang baru tu hanya perlu belajar lagi. So tu adalah program-program yang perlu kita buat lah, ataupun kita memang dah ada pun yang perlu kita tanggal balik juga apa keperluan setidaknya untuk meningkatkan yang pun skill dalam pekerjaannya. Yang nak tanggal pihak kerajaan kita tu banyak dah mula macam ni nak close the IT skill gap ya, program-program kini tok yang terkini tok teh nak dibuatlah adalah berkaitan dengan digital community center. Pihak pustaka adalah orang yang bertanggungjawab untuk membangunkan digital community center di seluruh kawasan-kawasan di Sarawak yang telah ditetapkan. Jadi tok adalah penting. So last sekali, satu yang last sekali saya nak bercerita sikit pasal apa feature, attributes and skill tu. So untuk kita tu, anak kita tu pasal masa depan pada tahun 2015 kita pun dari segi pengisian ataupun objektif pengajian dan program outcome kita menjurus kepada complex problem solving menyelesaikan masalah yang susah, yang menyelesaikan masalah penyelesaian masalah lah. Okey. Jadi yang keduanya adalah coordinating with others, people management. Ini lebih kepada di sosial. Tetapi kini tak, pada tahun 2020 ataupun in future pada tahun 2030 atau 2020 sampai 2030 dan mungkin kelak pada tahun 2030 sampai 2050 lain lagi lah skill yang diperlukan. Saya nak bagi nasihat sikit lah berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh youth lah. Kita pun tenaga muda, pelajar-pelajar yang kena tahu nya perlu fahamkan fundamentalnya macam ni. Lepasnya fahamnya boleh berfikir untuk menyelesaikan masalah. Apabila menyelesaikan masalah, of course dengan menggunakan teknologi yang ada, kita boleh create the new thing dari segi penyelesaian masalahnya. Yang kedua, critical thinking tu. Orang kita tu, kita takut, bukan kita ada idea, tapi kita mungkin siap platform. Kini tu dah ada platform kita. Ya, kerajaan yang menyediakan digital village for example, banyak hub, innovation hub yang disediakan di tempat di setiap division ada. Dengan adanya digital community center lah, mungkin lagi banyak tempat untuk community buat rujukan. Sebab di sini ada ditempatkan beberapa pegawai untuk ISIS lah. Jadi critical thinking tu adalah salah satu komponen attribute yang penting pada masa yang akan datang lah. Creativity. Creativity tu mesti kita kena kreatif. Kita jekma ada any problem there is opportunity. So maksudnya kita kena kreatif untuk menyelesaikan masalah. Yang banyak masalahnya adalah daripada masyarakat tu, banyaknya isunya, kami asyik dapat nak ngoreng cucur yang akan mengekalkan kepanasan, kesedapan cucur sampai 3-4 jam contohnya. Mungkin ada teknologi baru lah yang boleh mengekalkan yang pun teksturnya, rasanya sebagainya. Okey, tu 3 gig tu. Mereka masa 3 gig tu yang paling penting sekali
Tadi saya ulang balik kompleks problem solving tu paling penting tahu macam ni kita selesaikan masalah kena tahu cara-caranya, critical thinking, okay, kena berfikir secara critical, and then kita ada creativity and innovation lah. Jadi saya rasa tu je yang boleh saya kongsikan. Mungkin ada topik yang di dalam tu yang boleh difokuskan, mungkin ada masa-masa lain yang boleh kita berjumpa lagi menerangkan apa yang dibuat oleh SIDA kita orang tu lah sebagai penonton. Jadi terima kasih kepada pihak pustaka. Saya serahkan balik kepada Amanina Mas Tani untuk selanjutnya lah. Okay, thank you. Okay, baiklah. Terima kasih Prof atas sesi sharingnya tu. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Satu perkongsian yang sangat menarik, bermakna dan pastinya membuka minda kepada para penonton lah. Jadi kita dapat lihat perkembangan teknologi tadi macam dicerita oleh Prof. Di negeri Sarawak tu nya dari landline tak nak kami ingat je lah masa mek kecil-kecil dulu. Mun nak makan internet asyik dapat call. Nak, betul nak? Antara sikit. Dengar gelak kami kau? Masa si madah kami teh masa mek kecil dulu mun kita make landline lah. Mun kita make internet si dapat call, mun gig call si dapat make internet. Betul sih? Betul. So kini tu semua hampir semua kita dah pakai smartphone. Kita dah high dependency dengan internet juga. And then platform membeli belah, platform mesyuarat, classroom, semua kita dah pakai dengan heavy lah kini tu. Tapi adalah advantage dengan disadvantage-nya. Dengan adanya internet tu-nya banyak kami nangga kini tu lah bermain game dan sebagainya. Boleh kita main game no e-sport dan sebagainya. Tapi kita kena ingat letaknya dalam apa nama teknologi kita kena nangga sini ada positive impact kita boleh pola macam ni cara kita nak jadi assessor kepada game jadi consultant untuk game e-sport ke, kita boleh produce more job creation tu lah jadi game developer for example. Padahal benda adalah satu peluang yang paling bagus sekali sebab pembayarannya untuk upahnya bukan upah gaji kita untuk kita jadi assessor, jadi developer. Contohnya game developer besarnya pun kena kita mau menjurus kepada kita perlu menjurus buatkan program yang berkaitan dengannya, bukan berkaitan dengan main game mula pertandingan e-sport dan sebagainya. Kita kena create, boleh kita buat macam ni. Jadi saya rasa banyak lagi kita perlu fikirkan the supply chain dan the value chain. Kami rasa kini tu yang paling penting adalah kita perlu tangga yang pun sebenarnya kita nak buat job creation untuk bersama-sama kita bantu pihak kerajaan kita dalam membangunkan adalah negeri kita supaya lebih cemerlang. Nang benar lah madah kita dengan masa kini tu juga masa COVID tu banyak yang hilang pekerjaan juga nak. So yalah penting. Skill baru diperlukan. Perlu create job opportunity lah. Kami rasa tu mungkin peranan SIDA Pustaka nak, betul? Kami orang boleh kami orang ada platform pandai. Platform pandai, yes. Betul. Orang si pandai macam boleh jadi macam orang tua. Yang kami ada performance SIDA Pustaka tu memang bagus. Yalah suka dengan SIDA tu nya kerja siang malam. Cik ngira penat lelahnya. Kesian main nangga. Tapi impactnya adalah bila kita nangga orang senyum, orang yang si pandai baca, boleh membaca, orang yang si pandai menggunakan smartphone untuknya berjual barang, jadi pandai. Itulah program pandainya.
bagus. Ya, betul. Yang Terlibat platform pandai, ya salah satu program lah. byproduct kami orang lah. Program kami Produk. orang yang kami orang uh, war-warkan kepada pengguna. Masa PKP pun kami orang giat promosi program pandai lah untuk sedangnya belajar macam ni, awareness sedangnya online dan penggunaan aplikasi macam Sarawak Pay, Atik, semua ada dalamnya lah. Yalah baguslah. Secara online semua. Ya, Mungkin secara ada online. satu kelak lah pada masa terdekat tu mungkin ada program-program yang berkaitan dengan lebih teknikal sikit. Ya, contohnya kita boleh mula ngajar sidak publik, sidak masyarakat berkaitan dengan penyelesaian masalah, kaedah penyelesaian masalah yang ada yang dengan sidaknya tu. Bukan masalah dari segi kewangan dan sebagainya. Dari segi kewangan dia kena ada produk. Bila produk yang berkualitinya boleh jual dalam di online dan sebagainya. Tapi masalah dari segi contohnya ni ada masalah untuk mengolah something tapi nya boleh ket. Saya ada contoh, ada seorang budak asal Jaya, nya tu berniaga ayam panggang. Bila nya susahnya nak molah ayam panggang, malit ayam dia, nya molah mesin yang pun. Kami rasa that is very good innovation. And then sepatutnya biar ada pihak-pihak tertentu tu ngagak jumpanya balik, ambil yang patent kan dan sebagainya. Kita bantu. Kita ada platformnya untuk bantu sidak tu sebenarnya. Yalah, mungkin ramai orang tahu lah. Oh, benar ya. So, kiranya kita tu sebagai rakyat Sarawak, kita tu yang perlu sentiasa up to date dan sentiasa belajar. Sebab kita perlu bersaing. Kita perlu ada skills not relevant supaya kita tu boleh bersaing lah dengan perkembangan teknologi masa kini akan datang, so kita dah ready. Betul tak? Betul. Yalah perlunya. Jadi sebenarnya kita tu kadang-kadang kita nak ngagak semua orang di Libah yang memang ada masalah mendapat sidaknya lah, dapat berhubungan dengan kita. Yalah mun nak pada office saya tu di di sebelah SMA ya, bangunan yayasan. Mun ada peluang nak singgah je lah. Datang. Jadi apa-apa yang boleh kita bantu dari segi nak bantu dari segi kewangan dan mun saya pun nang saya adalah minta duit nak, tapi kita adalah saluran-saluran yang tentu kita boleh cadangkan. Kita cadanglah mun ada proposal, bukan ada proposal lah, mun ada cadangan yang bagus untuk menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan masalah lain pun, the community as a whole, that is even better. Iyalah, kira sidaknya pun boleh kontak kita, kontak pustaka, kontak SMA untuk menyelesaikan. Kita boleh beri nasihat untuk advice-nya. Okay, so terima kasih sekali lagi kepada saya ingat nak cadangkan something dek. Mau cadangkan boleh apa? Boleh. Boleh. Apa tu? Mun cadangkan, kedung belakang saya tu ada visual library nak. Saya nak cadangkan pustaka, hanya ada visual library tu. Online library-nya virtual library. Saya boleh berjalan. Pilih buku yang saya mau dalam pustaka saya pilih je lah. Interesting ya. Interesting aja. Boleh dicadangkan. Boleh lagi pertimbangkan. Orang dah malas tak pergi library. Malas. Nak mula library dengan infrastrukturnya yang besar dan sebagainya lah. Betul. Kosnya tinggi. Mun ada visual library, kami orang masuk library and nya di rumah tapi nya seolah nya berada di library and then nya baca. Kita kena perlukan sediakan tempat yang kondusif dengan pelajar-pelajar kita, dengan budak-budak kita pada masa yang akan datang. That is yang kita mau. Okey. Menarik. Boleh dipertimbangkan. Kelak kami orang usulkan lah. Yalah. Bagus. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Engineer Dr. Al-Khalid bin Haji Osman kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton. Kelak ada masa kita jumpa lagi. Lain topik kan kita. Boleh. InsyaAllah. So semoga kerjasama tu dapat diadakan lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua peserta dan untuk makluman sepenuh sambutan Hari Sarawak 2020 ada 2 lagi program ceramah Sarawakiana pada 2 dan 3 Ogos yang berkaitan dengan bidang pertanian serta infrastruktur. Jadi jangan lupa mengikuti media sosial Pustaka Negeri Sarawak untuk maklumat lanjut.
pengumuman terkini serta program-program lain anjuran Pustakaan Negeri Sarawak. Sekian sahaja daripada saya. Segala yang baik datang dari Allah dan yang buruk dari kelemahan saya sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.